A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung Tadabbur Surah Yunus ayat 93. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 90, 91 dan 92. Ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Maksudnya, dan kami telah lepasi Bani Israel akan laut, lalu telah mengikuti mereka oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya kerana zalim dan melampau. Sehinggalah kelemasan menguasai Fir'aun. Lalu dia berkata, aku telah beriman, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang telah beriman dengannya Bani Israel. Dan aku daripada orang yang berserah diri. Pengajarannya, pertama, sunnatullah ke atas orang yang beriman ialah akan sentiasa diselamatkan oleh Allah manakala ke atas orang yang kufur pasti akan dibinasakan oleh Allah. Sama ada di dunia atau di akhirat. Yang kedua, sekuat mana kerajaan yang zalim dan seramai mana bala tenteranya, ia amat mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Bahkan Allah menghancurkannya hanya dengan makhluknya yang paling lembut, iaitu air. Yang ketiga, keimanan seseorang
kepada Allah setelah melihat azabnya, sedikit pun tidak akan memberi manfaat. Kerana azab adalah perkara ghaib yang wajib diimani sebelum melihatnya. Ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Adakah sekarang kamu beriman sedangkan kamu telah derhaka sebelum ini dan kamu adalah di kalangan orang yang melakukan kerusakan. Pengajarannya, kejahatan yang melampau adalah antara penyebab manusia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, rahmat Allah dan keadilannya dengan memberi kepada setiap manusia masa dan peluang yang secukupnya untuk mereka beriman kepada Allah. Sebelum datangnya ajal. Okey, ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maksudnya, pada hari ini kami zahirkan engkau dengan badan engkau yang tanpa roh supaya ia menjadi bukti kebesaran Allah bagi mereka yang selepas engkau. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada tanda-tanda kebesaran kami. Pengajarannya, pertama, setiap peristiwa yang berlaku sama ada kemusnahan kepada orang-orang yang kufur atau keselamatan kepada orang yang beriman, ada ibrah,
untuk mereka yang kemudian. Agar manusia tidak menjadi seperti umat-umat yang terdahulu. Yang dibinasakan oleh Allah disebabkan kekufuran mereka. Yang kedua, sedikit sekali manusia yang berfikir dan mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Dan kumpulan yang sedikit itulah mereka yang benar-benar bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, hubungan kaitan ayat 93 dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang nasib dan kesudahan Fir'aun dan kaumnya yang kufur kepada Allah. Maka ayat malam ni Allah bagi tahu nasib dan kesudahan orang yang beriman daripada kalangan Bani Israel. Apa kesudahan dan nasib mereka setelah Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad bawwa'na, dan lam pasti, qad sesungguhnya. Dan kata ulama, biasa kalau ayat bermula dengan laqad, ada satu lagi huruf ataupun perkataan yang menunjukkan penegasan, tapi tidak disebut. Dan ia difahami oleh orang Arab. Apa perkataan itu? Wallahi. Jadi wallahi satu, lam yang kedua, qad yang ketiga. Tiga penegasan. Bila Allah gunakan tiga huruf penegasan, bermakna apa yang Allah nak cerita adalah satu benda yang besar dan penting. Dan pasti sesungguhnya bawa'na, kami telah tempatkan daripada bawa'ah. Kita pernah dengar tak hadis? Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cuba terjemah. Man, siapa kazaba, mendustakan, alayya ke atasku, muta'ammidan dengan sengaja. Dalam keadaan dia tahu, dia sedar yang dia sebut tu bukan hadis Nabi, tapi dia sandar kepada Rasulullah. Maka Nabi kata falyatabawwa, daripada bawa'a yatabawwa. Maka hendaklah
dia menempatkan tempatnya ataupun dia mengambil posisinya daripada dalam neraka. Jadi ia terbawa menempatkan ataupun tempatkan. Allah kata pasti sesungguhnya kami telah tempatkan Bani Israel mubawwa'ah di tempat ataupun manzilan. Sidqin yang hasanah, yang baik. Sidqun lawan dia apa dia? Sidqun lawan dia kazib. Sidqun benar. Lawan dia kazib. Kazib dusta. Jadi tempat yang Allah nak bagi itu tempat yang hasanah, tayyibah. Tapi Allah tak sebut mubawwa'ah tayyib. Allah guna sidqin. Sebab biasa orang Arab, kalau nak bagi itu tempat tu benar, tempat tu cantik, tempat tu baik, dia guna perkataan sidqun, benar. Iaitu benar dengan kehendak manusia. Jadi kami tempatkan Bani Israel, bila ni? Setelah Fir'aun dengan kaumnya tenggelam dan lemas, itu nasib kesudahan mereka yang kufur. Manakala nasib dan kesudahan orang beriman, iaitu kami tempatkan Bani Israel di tempat yang terbaik. Dan warazaqnahum. Dan kami rezekikan mereka minat tayyibat, dari at-tayyibat. At-tayyib apa makna? Yang baik dan halal. Apa ni? Apa yang Allah bagi rezeki pada Bani Israel yang baik? Allah sebut dalam surah lain. Wa zallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Itu rezeki yang baik dan halal. Dan juga Allah pancarkan air untuk Bani Israel daripada batu. Wa idh istasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Air yang terpancar daripada batu, kemudian makanan yang turun daripada langit. Itu maksud kami beri rezeki mereka yang baik-baik. Fama ikhtalafu. Maka tidaklah ikhtalafu. Mereka berselisih. Hatta sehingga ja'ahum, telah datang kepada mereka ilmu. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Bani Israel tidak berselisih, tidak bertengkar, sampailah datang pada mereka ilmu. Logiknya, manusia bertengkar sebab jahil ke sebab berilmu? Sebab jahil. Tapi di sini Allah beritahu mereka berbeza pendapat setelah berilmu. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kenapa mereka berselisih setelah datang ilmu? Sama dengan surah Al-Bayyinat. Ayat 4 kan? Allah kata apa? Wama? Surah Al-Bayyinat ayat 4.
Okey. Wa ma tafarraqa. Cuba terjemah. Dan tidaklah tafarraqa berpecah. Siapa ni? Allazina utul kitab. Orang-orang yang diberi kitab. Dah ada kitab. Mereka tidak berpecah. Illa kecuali min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Mereka setelah datang pada mereka al-bayyinah. Yang tadi ilmu, sekarang al-bayyinah. Jadi utul kitab ni ilmu, bayyinah pun ilmu. Mana sebelum datang bayyinah, mereka bersatu tak? Bersatu. Kenapa mereka bersatu? Apa asas mereka bersatu? Ha? Asas mereka bersatu apa dia? Kitab lah. Mana sebelum datang bayyinah, orang yang diberi kitab tidak berpecah. Sebab apa tidak berpecah? Sebab mereka berpadu pada kitab. Tapi bila datang bayyinah yang lain, mereka berpecah. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ni? Quran tu adalah salah satunya syifa, iaitu nak merawat penyakit. Ini penyakit ni. Penyakit apa dia? Bila ada dalil, bergaduh. Bila tak ada dalil, bersatu. Apa penyakit tu? Penyakit apa tu? Dan penyakit ini akan berlaku sepanjang zaman. Hari ini pun berlaku. Dulu, kini dan selamanya. So, bayyinah ni sebenarnya ikut dekat Quran. Bayyinah ni ikut pada Al-Quran. Okey. Kita nak tengok apa sebab mereka bersatu dan apa sebab mereka berpecah. Cuba buka surah Baqarah. Ayat 89. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah kata walamma. Cuba terjemah. Dan tatkala ja'ahum, telah datang pada mereka, iaitu ahli kitab, kitabun. Kitab. Kitab itu ialah Quran. Min indillah, daripada sisi Allah. Dan kitab Al-Quran itu, satu Allah begitu, bukan datang daripada Muhammad. Datang daripada Allah. Kemudian sifat Al-Quran juga ialah musaddiqun. Ia hanya mengesahkan lima ma'ahum, bagi apa yang bersama mereka. Apa yang bersama mereka ni? Taurat dan Injil. Taurat dan Injil daripada siapa? Allah juga, sumber yang sama. Jadi sebelum datang Quran, apa sikap mereka? Allah bagi tahu, wa kanu. Dengan kitab itu, kitab Taurat ke ataupun Injil, wa kanu adalah mereka min qablu, sebelum datang kitab ataupun sebelum datang bayyinah. Yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Di Madinah, orang Yahudi selalu berperang dengan orang Arab, orang musyrikin Madinah. Bila mereka kalah, mereka gunakan cerita Nabi Muhammad yang ada dalam kitab mereka. Yang mereka cukup yakin, Nabi yang disebut dalam kitab mereka adalah Bani Israel. Mereka bersatu. Mereka bersatu, mereka yakin sampai tahap Allah kata yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Bila mereka kalah berperang dengan orang musyrikin Arab di Madinah, mereka menggunakan nama Nabi Muhammad yang disebut dalam kitab mereka. Apa dia kata? Okey, kali ini kami kalah, tapi akan datang kami akan menang. Khususnya bila Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab kami itu akan datang. Kami akan menang dan kami akan dipimpin oleh Nabi itu. Sampai tahap itu mereka yakin pada Nabi akhir zaman yang disebut di mana?
kitab mereka. Kemudian datang Quran hanya mengesahkan, bukan bercanggah, bukan berbeza. Sebab tu Allah kata, falamma ja'ahu. Maka, tatkala datang pada mereka, ma'arafu. Datang pada mereka, apa yang mereka tahu. Apa dia? Yang mereka tahu dalam kitab mereka, cerita Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad. Mereka tahu, arafu. Bila datang Quran yang mengesahkan apa yang mereka dah tahu dan yakin, apa mereka lakukan? Kafaru. Mereka ingkar. Maka Allah kata, fala'natullah. Laknat Allah kepada orang kafir. Kenapa Allah melaknat mereka ni? Kan mereka beriman dengan kitab yang juga diturunkan oleh Allah. Kenapa kena laknat? Faham soalan? Kenapa kena laknat? Mereka beriman tak dengan Taurat? Ya? Nasara pula beriman dengan kitab. Kenapa beriman dengan kitab Allah kena laknat? Apa dia? Sebenar dia kena laknat sebab dia berbohong. Sebenar dengan kitab mereka, sebenarnya mereka tak beriman pun. Hanya dakwaan. Ini sikap, ini penyakit. Penyakit apa dia? Mulut mengaku beriman dengan kitab Allah. Tapi bila datang bukti yang sama dengan kitab mereka, mereka tolak. Makna apa tu? Mereka sebenarnya tak beriman dengan kitab mereka sendiri. Berbohong. Faham? Dan mereka berbohong ni dalam keadaan mereka berilmu tak? Berilmu. Tapi ilmu mereka tu berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran ataupun berdasarkan nafsu mereka. Kami beriman cerita Nabi dalam kitab ni sebab Nabi ni daripada Bani Israel. Nafsu lah tu. Faham tak? Berbeza dengan kitab, mereka akan nampak macam mereka tolak Al-Quran. Tapi sebenarnya mereka tolak semua. Kenapa? Sebab isi Al-Quran dengan isi Taurat, Injil, musaddiq, mengesahkan. Jadi Allah nak bongkar inilah perangai Bani Israel, iaitu mulut cakap beriman, tapi sebenarnya tak beriman. Boleh faham? Kitab yang sebelum ni, bukan cakap Muhammad Bani Israel lah. Tak cakap. Dia orang Yahudi claim. Nabi Muhammad ni daripada kaum dia. Sebab Yahudi ni dia ada satu prinsip, dia panggil apa? Yahudi adalah sya'bullahil mukhtar. Bangsa Allah terpilih. Jadi tak payah cakap, memang ada perasan. Perasan bahawa pastilah kalau mereka bangsa terpilih, pastilah Nabi akhir zaman daripada takkan Melayu hilang di dunia, kan? Itu perasan, kan? Bila cakap, speaking, kan? Okey. Penyakit ni ada bila-bila masa. Jadi Allah nak merawat penyakit ni dengan apa? Dengan cerita ataupun kisah orang Yahudi yang mulut mengaku beriman dengan kitab Allah. Tapi sebenarnya tak beriman. Apa bukti? Bila data yang berbeza dengan nafsu, mereka tolak. Okey, yang berlaku hari ini apa dia? Kebanyakan masyarakat kita mengaku beriman dengan Al-Quran. Betul? Bahkan dia ajar daripada sekolah rendah lagi. Rukun iman apa dia? Beriman dengan kitab Allah termasuk Al-Quran. Dan beriman dengan Rasul. Kan? Mereka hafal. Tapi di ketika itu, mereka tak faham apa yang dalam kitab. Dan mereka tak belajar pun sunnah Nabi. Cuma mengaku. Yang mereka amalkan, bukan daripada amalan Nabi. Yang mereka amalkan, bukan daripada Al-Quran. Bila dia cerita pada mereka, bajinah, maksud ayat Al-Quran, fattabi'uni. Bila dia cerita pada mereka, ini sunnah Nabi, mereka kata apa? Apa salahnya? Apa salahnya, kan? Ada tak persamaan? Ada tak?
Adalah. Jangan tak mengaku. Ha. Kalau kamu mengaku beriman dengan Al-Quran, sekarang kita sedang huraikan apa ni? Quran yang kamu mengaku, mulut kamu. Kenapa kamu tak boleh ikut fattabi'uni? Betul? Kenapa tak boleh ikut ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Kenapa nak ikut juga tok guru kamu? Allah kata, Quran kata, contoh terbaik Rasulullah, bukan guru kamu. Kenapa tak boleh ikut? Kan kamu mengaku beriman dengan Quran. Boleh? Jadi, pelik tak? Sama-sama beriman dengan Tuhan yang satu. Sama-sama beriman dengan Rasul yang satu. Sama-sama beriman dengan Quran yang satu. Tiba-tiba berpecah. Pelik tak? Apa sebab? Apa sebab? Sebab yang beriman hanya mulut sahaja. Bukan hati. Bukan amalan. Bila dicerita amalan yang berbeza dengan amalan dia, nafsu kata apa? Maknanya mereka sebenarnya beriman dengan nafsu mereka. Saya suka amalan ni. Itu nafsu lah. Mana boleh saya tinggal dah 7 keturunan. Boleh faham? Susah nak terima kan? Itulah penyakit Bani Israel. Penyakit Bani Israel iaitu beriman berdasarkan bukan bajinah. Tapi berdasarkan. Sebab itulah, sebelum diceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi, sebelum diceritakan tadabbur Al-Quran, masyarakat kita bersatu tak? Ada tak perpecahan? Ada tak tuduh-menuduh? Sesat menyesat? Ada ke? Tak ada. Bila mula berlaku perpecahan, tuduh-menuduh? Bila? Bila datang? Bajinah. Dalil daripada ini amalan Nabi. Apa dalilnya? Sekian-sekian. Ada sahih. Ditolak. Sebelum kita sebut dalil, dia tak berpecah. Sebab sama-sama tak ada dalil. Tapi mulut mengaku tak beriman dengan Rasulullah. Mulut mengaku beriman dengan Al-Quran. Dibaca setiap kali Ramadan. Bila kita cerita apa yang dia baca, ni tadabbur ni bukan untuk kita. Kalau untuk kita, jangan bacalah. Simpan ke tepi kan. Baca kitab kuning. Boleh faham? Ini penyakit ni. Jadi Allah nak bagi tu penyakit, bukan penyakit orang jahil. Penyakit orang yang mengaku berilmu. Bila datang dalil, ditolak. Sebab tak sesuai dengan nafsu. Okey. Panas. Pedih, tapi itulah kebenaran. Allah kata, Nabi kata apa? Qulil haq walau kana, cakaplah benar walaupun pahit. Walaupun pahit. Kalau kita yang tahu kebenaran kita tak cakap, sampai kesudah orang rasa yang dia buat tu betul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita tengok ayat seterusnya. Kemudian Allah kata apa? Inna rabbaka pencipta kamu yaqdi akan menghukum ataupun memutuskan bainahum, di antara mereka. Bila ni? Hari kiamat. Pada hari kiamat. Allah akan hukum pada hari kiamat. Hukum tentang apa ni? Fima. Tentang apa ataupun pada apa yang kanu adalah mereka dahulu masyarakat dunia fihi padanya berselisih. Berselisih pasal apa ni? Bila mereka berselisih?
Bila ada dalil, bila ada bayyinah. Okey, Allah kata bila datang kebenaran, mereka mula berpecah, bergaduh. Sampai bila? Sampai bila? Tiba-tiba Allah kata apa? Allah akan putuskan pada hari kiamat. Apa maksudnya? Perpecahan ini akan berterusan. Jangan buang masa. Jangan berdebat. Habis nak buat apa? Tunggu hari kiamat. Faham tak? Allah akan putuskan. Betul tak? Daripada dulu sampai sekarang, semakin okey ke semakin KO? Semakin kita berdebat, semakin kita bagi hujah, semakin dia lawan. Akhirnya sebenarnya dia lawan apa? Lawan kitab yang dia baca tu. Lawan ayat Al-Quran yang dia sendiri baca. Ini solusinya. Bila berlaku ikhtilaf, maka Allah nak bagi tahu, tinggalkan mereka. Allah kata apa pada Nabi? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka, tapi tinggal dengan cara yang baik. Jangan maki hamun. Mereka nak maki hamun, silakan. Tapi kita berbeza. Akhlak kita berbeza. Akhlak kita akhlak Quran, bukan akhlak guru mereka. Teruskan kerja dakwah, teruskan bagi bayyinah, teruskan bagi dalil, maka di akhirat besok Allah akan putuskan. Boleh? Simple kan hidup? Apa nak gaduh-gaduh? Tugas kita wa ma alaina illal balagh. Tugas kita menyampaikan. Orang tak nak terima, kenapa nak kecil hati? Kenapa nak mengamuk? Kenapa nak marah? Kenapa nak maki hamun? Bukan kerja kamu memaki hamun. Kerja kamu hanya al-balagh. Dan Allah akan putuskan pada hari kiamat. Kan Nabi kata apa dalam satu hadis? Semua umatku akan masuk syurga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kecuali orang yang engkar. Sahabat tanya, siapa yang engkar? Siapa yang ikut sunnah aku, dia akan masuk syurga. Siapa yang tidak taat padaku, dia akan masuk. Tunggu Allah hukumkan. Jadi asas seseorang masuk syurga, ikut Nabi. Bila tak ikut, dia ke neraka. Bahkan Allah jadikan syarat. Syarat cinta pada Allah. Semua mendakwa cinta Allah. Maka Allah pun bagi syarat. Apa syarat dia? Fattabi'uni. Fattabi'uni. Ikut aku. Bukan ikut Abu Bakar. Allah tak sebut ikut Nabi dan Abu Bakar dan sahabat. Tak. Fattabi'uni. Ikut aku. Sahabat pun kena ikut Nabi. Okey. Boleh ya? Jadi boleh tak kita berikhtilaf? Boleh tak kita ikhtilaf? Boleh ke? Ayat tadi macam Allah mencela ni. Bila datang bayyinat, mereka ikhtalafu. Mana Allah mencela lah. Boleh apa? Allah cela ni. Maka Allah kata Allah akan hukum siapa yang ikhtalifun. Maksud ikhtilaf di sini ialah ikhtilaf yang berbeza daripada Quran dan Sunnah. Tapi kalau ikhtilaf berbeza pendapat menggunakan dalil yang sama dan tidak sampai berpecah ataupun bergaduh, maka itu tidak ada masalah. Sebagaimana berbeza 4 mazhab dalam bab fiqh dan sebagainya. Imam-imam dahulu berbeza pendapat tapi tak pernah bergaduh. Saling berkasih sayang. Mazhab ni boleh solat imam tu, mazhab tu boleh solat imam ni. Kita beza sikit je. Betul? Saya di Masjid Kampung Baru dulu, pasal sekarang pun masih kot. Setiap kali bulan Ramadan, dia jemput imam daripada Arab Saudi. Solat tarawih. Bila imam Arab Saudi, bila jemput dia, kena ikut cara dia lah. Kan? Jadi lepas salam, bangun. Lepas salam, bangun. Tak ada selawat. Tapi bila malam 27, dia balik negeri. Dia nak raya kat kampung dia. Tukar imam kat situ, start balik selawat. Masa imam Arab, dia boleh terima. 27 malam. 3 malam lagi baki. Imam Melayu mesti cara ni.
Kalau kamu Arab, okey, tak ada masalah. Padahal solat tarawih yang sama, di tempat yang sama. Pelik tak? Pelik tapi benar. Okey. Kemudian Allah kata, Fa'in, maka sekiranya kunta. Semalam kita dah jumpa. Kunta. Saya tak tahu. Dalam Quran ni banyak kita jumpa kunta. Kunti tak jumpa. Ada jumpa kunti dalam Quran? Ada. Ayat apa? Surah? Yusuf. Cuba baca ayat tu. Innaki perempuan kan? Kunti minal khati'in. Siapa ni? Isteri Imratul Aziz. Jadi kunta pada, kunti pada. Mungkin dia ambil daripada Quran kot. Kunta kunti kan? Maka sekiranya adalah engkau fi syakin, dalam keraguan. Syak dah jadi bahasa Melayu. Keraguan. Engkau ni siapa? Ya? Nabi Muhammad lah. Sekiranya engkau dalam keraguan. Keraguan tentang apa? Mimma. Dari apa yang anzalna. Kami telah turunkan. Ilaika. Kepada engkau. Fas'al. Maka tanyalah allazina, orang-orang yang yaqra'una, mereka yaqra'una fi mudhari', mereka sentiasa membaca kitab. Kitab apa ni? Dalam tafsir Al-Maraghi kata Alkitab ni alif lam menunjukkan lil jins, iaitu jenis kitab. Tanyalah orang-orang yang membaca semua jenis kitab daripada Allah. Taurat, Injil, tanyalah mereka. Min qablika, dari sebelum engkau. Okey. Sekarang Allah nak sampaikan apa ni? Kalau engkau dalam keraguan tentang apa yang kami telah turunkan kepada engkau, maka tanyalah orang yang membaca kitab sebelum engkau. Apa maksud? Ya. Ada dua tafsiran. Pertama, cerita-cerita tentang kisah para nabi, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, nabi-nabi sebelumlah. Cerita para nabi dan cerita kaum mereka ada juga disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan cerita itu menceritakan tentang sunnatullah. Siapa yang beriman, pasti akan selamat. Dan siapa yang tak beriman, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah kata pada Nabi, kalau kamu ragu-ragu tentang sunnatullah, maka tanyalah orang-orang yang baca kitab-kitab dahulu. Betul tak cerita tu ada dalam kitab mereka? Sebagaimana disebut juga dalam Al-Quran. Tapi soalannya, Nabi ragu tak cerita-cerita yang Allah cerita dalam Al-Quran? Nabi tak ragu. Kalau Nabi tak ragu, kenapa Allah tuju pada Nabi? Sekiranya engkau, kaumnya. Kenapa pada kaum tapi Allah sebut kunta? Kalau pada kaum, ayat dia macam mana? Cuba reka sikit bahasa Arab.
Fa'in. Tapi biasa ayat ni tuju pada orang yang diturunkan Al-Quran. Fa'in kuntum lah. Kalau Allah kata kuntum khairu ummatin. Kamu tu mana? Para sahabat lah. Jadi kalau ayat ni tuju pada sahabat. Fa'in kuntum. Tapi ta di sini. Maksud engkau seorang. Yang kata ahli tafsir. Nabi tak ragu. Tak mungkin Nabi ragu. Tapi Allah nak bagi tahu. Bila Allah bercakap pada Nabi, sebenarnya Allah bercakap pada umat dia. Arahan kepada ketua, sebenarnya arahan kepada orang bawah. Kalau jeneral dalam askar, diberi arahan kepada jeneral, maksudnya apa? Arahan itu kepada orang bawah dia. Satu. Yang kedua, sama dengan Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat berapa? 51. Bukan. Tak yang last sekali nak bagi. Az-Zumar. Tak ingat nombor ayat. 15 ke? Ini 16 ke? Okey. Bukan lah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Surah apa? Zumar kan? Ayat berapa? Lima. Okey. Cuba kita terjemah. Walaqad uhiya. Dan pasti sesungguhnya uhiya telah diwahyukan ilaika kepada engkau. Dan juga wa ilal ladzina min qablika, diwahyukan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu. Sama je. Benda yang sama. Apa tu? Apa yang diwahyu pada Nabi dan diwahyu pada orang sebelumnya. Iaitu, lain asyrakta. Sekiranya engkau, asyrakta engkau. Engkau tu siapa? Nabi. Tak tu engkau. Itu fi'il apa tu? Asyrakta. Madi ke mudhari' ke amar? Kan dua minggu tinggal kan? Ya, kalau 2 minggu lupa banyak ni. Kalau 3 minggu banyak lupa. Asyrakta, ta. Bila ta kat belakang. Ta, ti, tu, tuma, tum. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi kan? Pasti sekiranya engkau telah mensyirikkan Allah. Apa akan berlaku? La yahbatanna amaluka. Pasti sesungguhnya akan terhapus semua amaluka, amalan engkau. Amalan siapa? Nabi. Wala takunanna, dan pasti sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang rugi. Soalan dia, mungkin tak Nabi syirik? Tak mungkin. Kalau tak mungkin, kenapa Allah cakap pada Nabi? Kalau engkau syirik. Kalau Nabi pun syirik buat Allah nak bagi tahu amalan Nabi dengan amalan umat dia sangat beza kan? Amalan terbaik 24 jam kerja Nabi untuk Allah, untuk agama Allah. Bangun malam, solat sampai bengkak kaki. Siang, berdakwah, berjihad. Tiba-tiba ada syirik sikit je. Semua amalan yang hebat, yang banyak, hancur. Itu kalau amalan Nabi. Kalau kamu yang syirik, mungkin sebelum syirik dah hancur dah. Boleh faham? Jadi sebagai contohlah. Jadi Allah bagi contoh pada Nabi walaupun Nabi tak mungkin syirik. Dan juga bermaksud ta itu sebenar arahan pada Nabi, tapi arahan pada Nabi bermakna arahan kepada siapa ada syirik sikit je,
semua amalan dia terdelete, terbatal. Kita balik pada ayat tu. Okey. Jadi dalam ayat ini juga Allah nak bagi apa ni? Bila umat Nabi Muhammad, kita lah, ada keraguan, maka Allah bagi solusinya. Apa solusinya? Bertanya orang yang ada ilmu. Bila ada syak, ragu-ragu pasal agama, jangan tanya orang yang tidak ada bayyinah. Tanyalah orang yang baca kitab. Okey. Cuba buka surah ni. Surah Al-Anbiya ayat 7. Okey. Wa ma arsalna, dan tidak kami utuskan qablaka sebelum engkau, wahai Muhammad, illa rijalan, kecuali lelaki-lelaki. Ini dalil yang mengatakan semua nabi, semua rasul adalah lelaki. Sebab ada pendapat mengatakan ada wanita yang nabi, iaitu Maryam. Tapi pendapat itu tertolak dengan ayat ni. Tidak kami utuskan sebelum engkau, melainkan semuanya lelaki. Kemudian Nuhi kami wahyukan kepada mereka. Kemudian Allah perintah, fas'alu ahla zikri. Maka hendaklah kamu bertanya orang yang zikri. Zikri apa dia? Salah satu nama Al-Quran ialah Az-Zikru. Maknanya tanyalah orang yang berilmu, dan ilmunya mestilah bersumberkan Al-Quran. Jangan tanya Tok Guru. Jangan tanya mimpi. Jangan selak tirai. Bila kamu selak tirai, kamu tak ikut arahan Allah. Kan? Bila kamu tanya Tok Guru yang tak bersandar pada Al-Quran, kamu tak ikut Al-Quran. Tapi mulut kamu mengaku beriman dengan Al-Quran. Mulut kamu baca Al-Quran. Tanyalah orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Bila sekiranya kamu orang yang tidak berilmu, tidak ada bayyinah. Dan juga surah An-Nisa. Ayat berapa? 60. Okey. Cuba kita terjemah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai ati Allah. Taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taat pada Rasul. Kenapa Allah ulang perkataan ati'u? Taatlah pada Allah, kemudian taatlah pada Rasul. Kemudian wa ulil amri, dan taat pada. Tapi bila sebut ulil amri tak ada ni. Perkataan ati'u tak ada dah. Yang ada hanya Allah dan Rasul. Boleh faham? Okey, kenapa? Ya? Kalau lain, kalau ulil amri kata pada Allah dan Rasul, Makna Allah nak bagi itu taat pada Allah dan taat pada Rasul, dua benda yang berbeza dan tidak bersyarat. Contohnya, taat pada Rasul jangan pula syarat. Syarat apa dia? Rasul tu mesti ikut Allah. Tak ada syarat tu. Sebab yang semua Rasul cakap adalah tapi bila Allah perintah taat pada ulil amri, tak ada ati'u. Sebab apa? Ulil amri taatnya bersyarat. Syaratnya mesti ikut Allah dan Rasul. Baru boleh taat. Jadi faham? Sebab tu jangan kita kata, saya akan taat pada Rasul bila selari dengan Quran. Tak boleh pakai. Sebab yang Rasul cakap semua daripada wahyu. Tak mungkin bercanggah.
Tapi kalau ulil amri mungkin tak berbeza, bercanggah dengan Quran dah, maka Allah tak sebut ati'u. Sebab taat pada ulil amri bersyarat. Kemudian ulil amri pula daripada yang mana ni? Minkum. Daripada kalangan kamu tu balik pada siapa? Orang beriman. Jadi ulil amri mestilah di kalangan orang yang beriman. Kemudian mungkin tak berbeza pendapat. Mungkin. Maka Allah dah tahu dah. Walaupun asasnya tak pada Allah dan Rasul dan ulil amri, tapi mungkin ada perbezaan. Maka Allah bagi kaedah. Fa in tanaza'tum. Sekiranya kamu berselisih fi syai'in. Apa makna syai'in? Kalau kita belajar bahasa Arab, syai'in ni nakirah. Tak ada alif lam kan? Bila tak ada alif lam, apa makna dia? Apa-apa besar ke kecil ke, bila berbeza je, maka wajib farudduhu. Raddu ni fi'il apa ni? Kalau madhi dia radda. Kalau amar, ruddu. Ruddu. Kalau seorang. Kalau ramai, ruddu. Bila fi'il amar menunjukkan apa? Perintah. Bila perintah menunjukkan wajib. Bila berselisih, wajib kamu kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan wajib. Masa taat ada 3, Allah, Rasul, ulil amri. Bila berbeza pendapat, rujuk 2 je. Allah dan kenapa tak ada yang ketiga? Bila berselisih, rujuklah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Kenapa ulil amri dah tak ada dah? Ha? Apa dia? Punca berbeza pendapat duduk kat sini. Betul tak? Yang selalu berbeza manusialah. Sebab manusia banyak berdasarkan nafsu. Dan ilmu manusia terbatas. Tapi kalau kamu nak bersatu, yang kata-kata mungkin bercanggah. 2 je. Kata Allah dan kata Rasul. Baru selesai masalah. Kalau selagi bergaduh, selagi balik pada manusia, selagi bergaduh. Kan? Yang ni rujuk pada guru dia. Yang ni rujuk pada guru dia. Akhirnya, Nabi nombor 3. Ya? Nabi nombor 3. In kuntum tu'minuna. Tengok Allah bagi syarat. Bila tu kamu wajib selesaikan masalah dengan cara kembali kepada Allah dan Rasul. Allah kata, sekiranya kamu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Allah letak syarat in. Sekiranya. Maksudnya apa? Maknanya, kalau kamu berselisih, tiba-tiba kamu tak rujuk pada Quran. Kamu tak rujuk pada sunnah Nabi, hadis. Makna apa? Kamu sebenarnya orang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ustaz, saya beriman. Kalau beriman, Allah kata kalau beriman, rujuk pada Allah dan Rasul. Boleh faham? Ayat ni clear kan? Tapi bukan semua. Walaupun clear, walaupun bajina, tapi inilah punca manusia berpecah. Kemudian Allah kata, zalika khairun. Itulah yang lebih baik dan wa ahsanu ta'wila. Dan sebaik-baik ta'wilan. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey, bila kamu syak ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan, maka kaedahnya tanyalah orang yang membaca kitab, iaitu kitab Allah sebelum engkau. Kemudian, laqad ja'aka. Pasti sesungguhnya ja'aka telah kepada engkau al-haq, kebenaran. Min rabbika, dari pencipta engkau. Bila Allah sebut dari pencipta ni, apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Bila datang daripada pencipta, pasti dia adalah baik. Mana ada orang buat sesuatu, kemudian dia rosakkan apa dia buat.
Jadi mana mungkin Allah cipta manusia, kemudian Allah bagi kaedah untuk menghancurkan manusia. Tak mungkin. Bila datang daripada pencipta, pasti adalah baik untuk kamu. Maka, fala takunanna. Maka, janganlah kamu menjadi minal mumtarin. Mumtarin daripada imtira', iaitu asyak dan taraddud. Daripada orang-orang yang ragu-ragu. Boleh? Jadi pertama Allah kata, kebenaran telah datang pada engkau, iaitu Quran. Dan kebenaran itu pasti hanya daripada Tuhan saja. Al-haqqu min rabbika. Maka kewajipan kamu bila datang kebenaran, bila datang Quran, bila datang hadis sahih, kewajipan kamu apa dia? Haram kamu ragu-ragu lagi. Haram kamu ragu-ragu pun tak boleh kalau tolak. Bila diceritakan ini hadis sahih, ini ayat Quran. Yang saya buat ni, tak salah. Sebenarnya dia ada ragu-ragu tak pada Al-Quran. Apa dalil dia yakin pada Quran dan hadis? Apa dalil? Dia terimalah. Kalau yakin, terimalah. Allah sebut apa dalam surah Al-Hujurat? Ya ayyuhallazina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Bila nak beramal, bila nak bercakap tentang agama, jangan mendahului Allah dan Rasul. Tanya dulu Allah cakap apa dan Nabi buat apa. Lepas tu ikut. Okey. Wala takunanna, dan janganlah engkau menjadi minal ladzina kazzabu, dari orang-orang yang kazzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Ini pun Allah larang Nabi. Jangan engkau jadi daripada kalangan orang yang mendustakan ayat Allah. Tak mungkin Nabi termasuk orang yang mendustakan. Sebenarnya perintah ni kepada siapa? Kepada kita lah. Macam mana manusia boleh mendustakan ayat Allah? Dia boleh jadi dalam dua keadaan. Ataupun salah satu daripada dua ni. Pertama, dia dusta dengan mulut. Dia kata ayat Quran ni tak boleh pakai. Tapi dia ikut perintah. Yang kedua, mulut pun dia kata Quran tak betul, tindakan dia pun dia tolak. Jadi siapa yang tak beramal dengan Al-Quran, sebenarnya dia termasuk orang yang mendustakan ayat Allah. Dan ada satu ayat yang kadang-kadang kita tak perasan. Siapa buat ni, ataupun siapa tak buat yang ni, dia termasuk orang yang berdusta. Apa dia? Dia dalam bentuk amalan. Satu, kita bagi makan orang miskin. Tak bagi makan dan tak mendorong. Kalau ada meeting ke apa, dia bukan setakat tak bagi makan, tapi tak mendorong orang. Dia kata tak payahlah bincang-bincang ni. Pandai-pandailah orang miskin cari makan sendiri kan. Dulu malah belajar. Lepas tu nak minta sedekah. Jadi bukan setakat tak bagi, tapi tak mendorong. Dia adalah pendusta. Yang kedua? Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kamu lihat tak Muhammad? Kamu lihat tak mana orang ni ada di zaman Nabi? Siapa? Allazina yukazzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Kemudian Allah huraikan. Antara pendusta agama ialah apa dia? Tak, sebelum tu ada kan? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi, itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala
tidak mendorong untuk bagi makan orang miskin. Allah menggelarkan yukazib, pendusta agama. Okey, fatakuna, lalu engkau menjadi minal khasirin, daripada orang-orang yang rugi. Bila sebut orang yang rugi ni, apa maksud dia? Masuk neraka. Kalau rugi kat dunia, okey kan? Diisytiharkan, bankrupt. Okey lagi. Boleh pakai emas lagi. Kalau emas yang model lama. Tapi kalau Allah yang kata rugi, makna apa? Emas pun tak boleh pakai, makan pun tak boleh kecuali zakum, minum air panas yang mendidih. Dan manusia yang paling rugi siapa? Manusia yang paling rugi. Ini rugi kan? Tapi ada satu lagi, paling rugi. Allah sebut dalam surah yang selalu kita baca. Surah apa? Kuat sikit. Tak, wal asri Allah tak sebut paling rugi. Sesungguhnya manusia pasti dalam khusrin, rugi. Tak ada satu ayat. Kalau paling apa dia paling? Kalau rugi khasirun ataupun khasirin. Kalau paling dalam masyarakat, kalau fadlun lebih kan, kalau terlebih afdal. Dia mesti ada A kat depan. Kalau hasan, baik kan? Kalau paling baik, ahsan. Kalau kabir, besar. Paling besar, mesti ada A. Kalau rugi, khusrun, ataupun khasir, akhsar. Ayat apa? Yang ada akhsarina a'mala. Surah? Surah Al-Kahfi. Cuba baca ayat tu. Apa dia? Qul dia kalau tak hafal semua pun, hafalah 10 awal ayat dan 10 akhir ayat kan. Sebab kita suka shortcut kan. Qul hal unabbiukum semula hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kemudian allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Nak masuk? Masuk. Okey. Buat penat je tulis. Okey, qul. Katalah, wahai Muhammad, hal, nak tak? Nunabbiukum, kami nak bagi tahu kamu. Tengok bahasa Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran apa dia? Allah nak cerita sesuatu, tapi supaya orang yang baca tu semangat nak dengar, nak tahu. Maka Allah buat ayat apa dia? Nak tak saya nak cerita? Biasa tak kita cerita sesuatu, kita cerita terus dengan kita mula soalan. Nak tak saya cerita ni? Yang mana orang akan bagi perhatian? Kan tanya dulu kan? Tapi kalau kita terus cerita, tengok-tengok dia tidur lah. Nak tak kami cerita pada kamu bil akhsarina, orang yang paling rugi. Apa dia amalan? Iaitu allazina, orang-orang yang dhalla sa'yuhum, yang dhalla sia-sia. Sa'yuhum, amalan mereka dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna, sedangkan mereka mengira, menyangka
annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka mereka telah membuat yang jadi di mana paling rugi tu? Di mana paling rugi? Ni. Dia syok sendiri. Aku dah banyak amalan kan. Zikir pun puluh-puluh ribu kan. Kan? Orang lain 100 dah pensan. Aku 10,000 segar lagi kan. Tengok-tengok pergi akhirat. Sia-sia. Betul tak paling rugi? Sebab dia pergi ke akhirat dengan perasaan yakin dia akan masuk syurga. Ada pun yang betul-betul syirik. Dia rugi juga. Tapi taklah paling rugi. Kenapa? Dia standby dia nak masuk neraka. Beza kan? Kemudian Allah kata, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbih. Inilah orang yang kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat Quran, hadis Nabi ditolak. Waliqa'i, dan kufur kepada perjumpaan dengan Allah. Maka fahabitat a'maluhum. Sia-sialah amalan mereka. Fala nuqimu lahum, dan kami tidak dirikan untuk mereka pada hari kiamat wazna. Maksud apa? Amalan mereka tak ditimbang. Kenapa? Sebab semua dah hancur. Nak timbang apa? Debu. Okey. Cukup ah? Hayat kita dah habis kan? Dah. Okey, buku yang baru kita belum pilih lagi. Jadi kita akan mula tengoklah minggu depan insya-Allah. Jadi cukup setakat ni, dan malam besok tak ada kelas. Sebab besok lepas Jumaat kita ada AGM. Kita jumpa secara live pagi besok insya-Allah. Pukul 10 pagi. Okay, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران